Anda bersama kami dalam rancangan Sahabat Bertanya. Sebuah podcast soal jawab soalan-soalan kehidupan dan agama yang ditujukan kepada Ustaz Abdul Hafiz bersama kami iaitu hos anda Indra Sahib, Ijat Koki dan Eric People meneroka mencari jawapan intisari yang menusuk ke jiwa. Assalamualaikum semua, selamat datang dalam satu episod baru, rancangan baru dalam sesinya Seekers Nest ini, iaitu rancangan Sahabat Bertanya. Yeah. Jadi pada pada malam ini kami bersama itu Ijat Koki dan brother Eric People kita, dan ketiga-tiga daripada kami ini bersamaan dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Hafiz. Ahlan wa sahlan. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah, baik. Masya-Allah, saya pun dah lama dah tak jumpa Ustaz Abdul Hafiz Sejak I think sebelum circuit breaker kita ada bertemu sekejap. Lepas tu berpanjangan nak hampir 2-3 bulan kita tak berjumpa. Jadi Masya Allah, lepaslah rindu kita dapat berjumpa dengan Ustaz Dulu tiap-tiap minggu jumpa. Dulu ente jumpa dia tiap-tiap minggu Kita ada Dulu kelas, kita ada pengajian. Pengajian. Masya Allah. Pengajian ni dapat di mana Ustaz? Di Jurong West, di Cawangan Bapa. Masya Allah. Jadi Masya Allah beruntung ente dapat satu studio dengan Ustaz Abdul Hafiz Of course. Actually I want to pair Ustaz dengan Ustaz Abdul Hafiz. I want to pair Ijat dengan Ustaz Abdul Hafiz sebelah. Takut nanti dia malu-malu pengantin nanti. Ustaz kena duduk sebelah kiai. Itu dia. Ini kiai import dari mana? Dari Holland juga. Dia Monday, Wednesday, Friday kiai lain. Tuesday dengan Thursday kiai lain sikit lah. Dia bertukar-tukar warna juga. Wajib. Baiklah, jadi bagi penonton-penonton kalian dan juga pendengar-pendengar kita, ini adalah satu rancangan baru yang mana kami ingin ketengahkan bagi sesi soal jawab. Dan perancangan Sahabat Bertanya ini adalah rancangan yang mana kami akan mengambil soalan-soalan daripada penonton dan pendengar, dan bagi mereka yang ada soalan yang ingin ketengahkan soalan mereka, bolehlah mereka hubungi kita daripada Facebook page kita, and PM kita your questions. InsyaAllah kita akan tujukan kepada Ustaz Abdul Hafiz dalam shownya rancangan Sahabat Bertanya. Masya Allah. Jadi tanpa saya membuang masa, izinkan saya sejak maksudnya tanpa kita membuang masa, jadi kita nak ketengahkan topik pada malam ini. Topik pada malam ini sebenarnya adalah topik iaitu menyambut Aidiladha. Kerana dekat dari kita nak dekat dengan Hari Raya Haji. Jadi kita nak tahulah sikit sebanyak kelebihan Hari Raya Haji, bukan kelebihan makan kelebihan dari segi berkorban, apakah pahala-pahalanya orang berpuasa pada bulan Zulhijjah ini. Jadi insya-Allah kita berikan laluan kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Hafiz. Mungkin kita tanyakan pada beliau iaitu kelebihan bulan Zulhijjah ini dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan kita semua pada malam yang mulia ini untuk sama-samalah kita kongsi ilmu antara kita semua, insya-Allah. Jadi moga-moga perkongsian kita insya-Allah pada malam ini insya-Allah kita dapat meraihlah faedah dan juga manfaat untuk bekalan kita nanti di akhirat, insya-Allah taala. InsyaAllah. Jadi seperti mana yang disebutkan oleh brother Indra kita ataupun Abang Indra kita tak adalah abang Ustaz. Abang masih muda lagi. Paling muda saya. Ini muda tak sedar diri Ustaz. Jadi tentang kelebihan bulan Zulhijjah itu sendiri. Jadi seperti mana kita tahu bulan Zulhijjah ini terdapat di dalamnya itu pelbagai macam kelebihan dan juga ibadah-ibadah yang hanya khusus
untuk dilakukan dalam bulan Zulhijjah dan tidak ada dalam bulan-bulan yang lain. Jadi seperti mana yang kita tahu, dalam bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan bagi siapa yang ada kemampuan dan cukup syarat-syarat untuk mereka itu melaksanakan haji. Haji yang wajib lah bagi mereka, bagi siapa yang cukup syarat-syarat. Kemudian di dalam bulan Zulhijjah ini sendiri ada ibadat khusus yang mana tidak terdapat dalam bulan-bulan yang lain, iaitu ibadah berkorban. Seperti mana kita tahu pada bulan ini, khususnya pada hari yang pertama ataupun hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah, 11, 12 dan juga 13, kita ada ibadah berkorban. Ataupun yang dinamakan dalam bahasa Arab itu sebagai ibadah al-udhiyah lah. Al-udhiyah. Jadi kita akan lihat di kaca televisyen, dekat Facebook ataupun dekat media sosial dan sebagainya, banyak iklan-iklan. Iklan-iklan mengenai korban, baik di dalam negara kita ataupun di luar negara seperti Australia, Indonesia dan lain-lain negara. Masya Allah. Jadi satu tentang ibadah korban ni, saya rasa ramai daripada kita mungkin banyak yang tak mengetahuinya. Saya baru-baru ni dapat soalan daripada seorang sahabat. Jadi saya nak tanya, memang bagus juga lah ni platform je kita dapat bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz kita. Sahabat saya ni bertanya, dia cakap dia dengar daripada mak dia yang bila masuk pada bulan Zulhijjah, semua orang Islam tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut kan, dan tak boleh potong segala-galanya lah. Tak tahu Apple dia potong apa kan. Potong jalan ni. Kan? Jadi itu soalan yang dia ketengahkan. Jadi saya nak tanyakan ini soalan yang sama kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi ini antara soalan-soalan yang biasa orang tanyalah, khususnya kepada para ulama ataupun asatizah, ataupun soalan-soalan yang mungkin antara kita teman-teman kadang kita berbincang antara satu sama lain. Jadi soalan ini sebenarnya rujuk kepada hukum memotong bahagian daripada tubuh kita bila masuknya bulan Zulhijjah. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, seperti mana yang kita dibesarkanlah dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa hukum memotong kuku ataupun rambut dan sebagainya, ini hukum dia adalah makruh. Bagi siapa? Bagi orang yang ada keinginan untuk melakukan korban. Jadi dia khusus bagi orang yang ada keinginan sahaja untuk melakukan korban, maka disunnahkan baginya untuk tidak memotong kuku ataupun rambut ataupun bahagian-bahagian yang lain, kecuali selepas dia melaksanakan korbannya. Bagi orang yang menginginkan ibadah korban ini, adakah mereka yang saya kasih misal Ustaz, pasal kita pun nak tahu secara teliti je, kita tak salah melaksanakan ibadah ini adakah bagi orang yang melakukan penyembelihan sahaja, ataupun juga bagi orang yang mungkin sebuah keluarga dorang maksudnya dorang cut ramai-ramai kalau bahasa satu lembu gitu, kalau bahasa kita cut duit lah, betul tak? Kongsi, okey, semua berkongsi duit kan. Jadi semua berkongsi duit, mereka beli satu unta kan untuk berikan pada bahagian-bahagiannya. Jadi adakah itu juga dinamakan sebagai orang yang ada keinginan untuk berkorban? Jadi yang dimaksudkan dengan orang yang ada keinginan untuk berkorban, yakni orang yang membeli unta ataupun mengambil beberapa bahagian daripada unta ataupun daripada lembu. Contohnya kalau lembu ataupun unta itu ada 7 bahagian. Jadi setiap ahli keluarga misalnya kata ada 7 orang. Jadi setiap keluarga mengambil satu bahagian. Itu sunnah bagi setiap ahli keluarga itu yang mengambil bahagian satu bahagian daripada 7 bahagian itu disunnahkan baginya untuk tidak memotong kuku ataupun memotong apa-apa bahagian lah daripada tubuhnya, potong rambut dan sebagainya. Dan ini hukum dia sunnah, baik bagi lelaki dan juga perempuan lah. Hukum dia itu sunnah bagi lelaki dan juga perempuan. Dan apa hukum dia? Kalau misalnya kata, kalau seorang misalnya kata dia tak mengikuti sunnah ini, kalau misalnya kata tidak ada hajat ataupun tidak ada keperluan untuk memotong kuku dan sebagainya, jadi hukumnya cuma makruh sahaja. Hukum dia itu tak jatuh kepada haram dan sebagainya lah. Hukum dia itu cuma makruh.
Kenapa saya mengatakan sedemikian? Kerana ada dalam beberapa situasi contohnya kita perlu untuk memotong kita punya kuku ataupun bahagian-bahagian daripada tubuh kita. Contohnya misalnya kata bagi kanak-kanak yang sudah baligh, misalnya kata yang belum lagi berkhitan ataupun belum lagi sunat lah. Kita kata belum lagi sunat. Maka kita mengatakan hukumnya di sini adalah wajib baginya untuk berkhitan. Jadi kalau misalnya kata budak ini misalnya kata yang sudah baligh, dia nak melakukan korban misalnya kata. Jadi itu dah tak jatuh lagi hukum dia itu sunnah, bahkan hukum dia itu jadi wajib. Bahkan kalau misalnya kata kanak-kanak itu misalnya kata dia belum baligh lagi, kadang boleh jatuh hukum harus ataupun hukum sunnah baginya untuk memotong kuku ataupun memotong ataupun khitanah sunat disunatkan baginya. Cakap pasal balik Ustaz, saya rasa orang sebelah Ustaz tu belum balik. Belum kali ni. Okay, pasal apa? Okay, Ijat, you want to know why not, Ijat? Pasal dia tadi senyap je bro. Dia senyap, dia tak ada cakap. Dah macam terpegun dah dengan Ustaz. Dah macam kelas syarahan dulu. Banyak juga benda kita tak pernah dengar. Okay, kita nak tanya sikit pada Eric people gitu kan. I mean, untuk brother Eric kita sangat beruntung dia dapat duduk sebelah Ustaz. Alhamdulillah. Bila saya tengok tadi dia kan, dia bila Ustaz sedang berpidato ataupun menerangkan tentang kelebihan ibadah kurban ini, saya tengok muka dia macam nak kena kurban dia. Maka kita beruntung sebab duduk sebelah kiai. Berat. Okay, dia nak kurban cekuduk sebelah dia. Jadi kita nak tanya sikit pada Eric apa perasaan dapat duduk sebelah Ustaz? Masya-Allah. Dia memang bersyukur kan dapat bersama kan hari ni. Lagi dapat kena jemput kan gini kan. Terus mau kasih on sama dia. Okay. Jadi kita nak also have some discussion juga nak tanya juga pada Ijat. You pernah buat ibadah kurban tak? Kalau ikut macam family, your family ada side ada buat ibadah kurban before tak? saya ada rumah kat Johor. Jadi tapi yang selalu yang organize majlis yang untuk sembelih kambing ni semua bapa saya dengan orang jawatan sana. Jadi itulah kita dapat peluang tengok macam mana diorang buat penyembelihan tu kan dekat dalam kawasan sendiri. Pasal kat Singapura ni selama ni kita tengok dekat masjid kan? Dia tertutup kan. Jadi betul. Boleh buat sendiri tu nampak macam real lah. Macam syok real lah. Tapi ada ngeri tak? Rasa macam ngeri tak? Tengok tak ngeri dah, tapi kalau suruh buat saya ngeri. Tapi cakap pasal ibadah kurban kalau tengok ibadah kurban dia memang tak ngeri babe. Tapi tengok muka pun lagi ngeri. Bawa ke mimpi. Okay, for brother Eric, pernah buat korban tak? Korban pernah. Kat mana tu? Yang last kita hantar kat negeri India, tak silap. Sekarang kan ada ni kan macam banyak-banyak ads semua kan. Jauh sampai ke India bro. Ada certain negeri. Tapi this year ni lagi berapa hari masih belum settle lagi. InsyaAllah lah tengok kan. Cakap pasal waktu untuk kita niat korban. Memang cantik lah. Ada waktu juga nak niat. Ini sekarang nak tanya lah. Nak tanya. Okay Ustaz, kita nak tanya pada Ustaz. Bilakah tertutupnya waktu untuk kita niatkan korban tu Ustaz? Jadi waktu untuk kita niatkan korban itu sebenarnya kalau kita bisa kata seorang itu dia hidup pada 10 Zulhijjah ataupun 11 dan juga 12 dan juga 13 itu adalah jangka masa waktu yang mana diperharuskan ataupun diperbolehkanlah bagi dia untuk melakukan korban. Jadi kalau yang dimaksudkan daripada soalan itu adalah bilakah kita nak jatuhkan niat untuk berkorban dan sebagainya. Jadi kita ni sebagai rakyat lah, kita ni orang Singapura, biasanya kita akan mewakilkan kepada organisasi ataupun masjid-masjid dan sebagainya untuk melakukan korban untuk pihak kita. Jadi tempat ataupun waktu untuk kita jatuhkan ni adalah ketika kita mewakilkan lah. Kita wakilkan contohnya kepada satu organisasi untuk laksanakan amanah korban ini. Jadi ketika itu kita serahkan kita punya duit kepada organisasi itu ataupun masjid, maka kita jatuhkan niat. Dan itu sudah mencukupilah insya-Allah di dalam menjatuhkan niat. Tapi kalau misalnya kata kita yang lakukan korban sendiri, kita sendiri yang sembelih sendiri dan sebagainya, waktunya itu ketika kita
kita sembelih lah. Ketika kita nak sembelih, okey, kita jatuhkan niat. Ataupun misal kata kita telah menentukan, kita dah khususkan misal kata ini adalah kambing korban kita. Lalu kita niat, baru kita sembelih. Itu sudah memadai. Tapi kalau misal kata seorang dia sembelih, selepas dia sembelih, dia jatuhkan niat, maka hukum dia tidak sah kat situ. Jadi penyembelihan tu jadi apa Ustaz? Jadi penyembelihan tu tak jatuh ataupun tak jadi seperti haiwan korban lah. Dia jadi seperti apa? Binatang sembelihan, sedekah dan sebagainya. I see. Jadi nak kena niat dah gini Kena niat. Tapi kalau sembelih pun nak kena niat tak? Saya kalau sembelih Apple saya pakai mesin je Ustaz. Tak boleh niat lagi. Mesin masuk dalam mesin, kasih mesin je. Mau ajar dia kan. Betul. Ini saya ada soalan juga ni Ustaz ni. Okey, silakan. Okay Ustaz, Ana nak tanya ni, apa sebenarnya manfaatnya kita sebagai orang Islam ni? Bila kita tahu secara zahirnya bila kita sembelih tu manfaatnya kita dapat daging tu atau kita boleh sedekahkan kepada orang lain, kita pun sendiri boleh makan kan. Tapi untuk masa yang di akhirat nanti tu, apa manfaatnya kita sembelih? Okey, jadi kalau dalam ibadah korban ini, kita kembalilah kepada kisah yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Taala di dalam Al-Quran, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak dia sendiri, anak kesayangannya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu walaupun kasih sayang dia dan juga cinta dia yang amat tinggi kepada anaknya, tapi tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Tujuannya itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau daripada soalan yang tadi ditanyakan ataupun yang kita dapat tadi, kita lakukan korban itu walaupun kita dapat manfaatkan dia punya daging korban yang kita sembelih, walaupun sedikit, itu disunnahkan untuk kita makan walaupun sedikit sebagai mengambil berkah daripada haiwan korban kita. Tapi para ulama dan juga cendekiawan Islam kita mengingatkan kepada kita bila kita melakukan korban ini, itu bukan objektifnya ataupun dia punya tujuan daging yang kita dapat, tetapi kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti kalau seseorang melakukan perkara ataupun satu ibadah hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, itu insya-Allah memberikan ganjaran yang besar yang akan kita dapat untuk kita, bekalan kita nanti di akhirat, dan kita menjadi daripada golongan orang-orang yang bertakwa lah kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Jadi banyak kelebihan dia Ustaz kalau kita sembelih dan melakukan ibadah korban, bukan sembelih, melakukan ibadah korban. Jadi nak tanyakan juga bagi mereka-mereka yang menolong pada hari ibadah korban itu, kan, bagaimana pula, kan? Kerana kita pun tahu ada sebahagian sukarelawan suka menolong, kan, masjid-masjid dan badan-badan organisasi yang melakukan ibadah korban ini. Jadi bahagian pahala mereka bagaimana pula Ustaz? Kalau kita lihat ibadah korban ini, boleh kita katakan seperti mana disebutkan oleh para ulama, ia termasuk daripada salah satu daripada syiar yang ada di dalam agama Islam ini sendiri. Dan ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan khusus di bulan Zulhijjah, tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Maka siapa-siapa yang ada niat, siapa-siapa yang membantu untuk mendirikan ataupun menampakkan syiar Allah Subhanahu wa taala, itu walaupun sedikit dia punya pertolongan dan sebagainya, itu insya-Allah itu akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Niatnya yang murni. Walaupun dia tidak melakukan korban dan sebagainya, tapi kadang orang yang tidak melakukan korban, itu pahala yang dia dapat kadang lebih hebat daripada orang yang melakukan korban. Masya-Allah. Kerana apa? Kerana niatnya itu bila membantu dan sebagainya untuk meninggikan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Al-Quran, kita ni membantu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling membantulah dalam perkara yang ada kebaikan dan juga perkara-perkara yang ada ketakwaan, meningkatkan ketakwaan. Masya-Allah. Bila Ustaz cakap macam itu, kan,
Saya tengok Epo dah semangat nak membantu masjid tau. Benar. Macam dulu daripada kecil selalu kita kat masjid pertempatan bawah kan. Kita dengan family memang selalu dulu tolong. Tapi yang last punya ni ada cerita kekek sikit lah. Okey, silakan Saya dengan adik saya lah. Kita pun dah berapa tahun tak pergi yang tolong kan. Kita pun tolong lah. Semangat kan dapat apa tu, dapat dia punya badge semua kan. Semangat tolong. Sekali bila saya tahan kambing tu, tengah tahan, kaki krem kaki krem tak apa kan. Awak ni tak boleh lepaskan Kaki kan. siapa kan? Kaki kambing ke? Cakap biar terang sikit lah. Lepas tu dah lama tak fikir kan. Dia penat pun kita sekarang pun kan. And last setengah jalan dah cabut. Tengok Ustaz, sukarelawan macam gini kan yang kita ingin dapatkan Tapi at least pernah tolong juga. Okeylah, alhamdulillah. Satu pengalaman Tapi untuk yang macam Ustaz tadi cakap pun untuk orang yang mampu kan. Cakap kan kalau mampu macam okey lah, kita ada sikit saving ke apa, tapi kita tak korban juga. Adakah jatuh kepada haram ke duit kita ke macam mana? Kalau kita lihat dalam hukum korban itu sendiri, dia tak menjadi wajib. Kecuali kalau seorang menazarkan. Contohnya ada seorang dia sakit lah. Jadi saya ni sakit contohnya. Kalau Allah SWT baikkan sakit saya pada 10 Zulhijjah, maka saya bernazar untuk korban. Maka ketika itu hukum dia yang asal adalah sunnah muakkadah. Dia adalah satu sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang dianjurkan. Jadi kalau kita tahu dalam hukum sunnah, kita lakukan, kita dapat pahala. Kalau ditinggalkan, tak menjadi satu dosa. Kecuali kalau dinazarkan, maka hukum dia itu menjadi wajib lah. Masya Allah. Going back tu tadi Epo tadi cakap kan, menolong masjid. I believe you, daripada that time ni cerita berlaku bila you tengah tolong ibadah korban di masjid lah. Jadi tiap-tiap tahun you are involved with macam ibadah korban ni lah. Dulu time kecil-kecil kita dia bila boleh nampak lagi yang belum tutup dulu kan. Semua masih tangkap kambing, masih main darah, serbu dorang pakcik-pakcik dulu kan. It was fun back then tau. Kita kan last dah 3 berapa kambing angkat, buang darah-darah semua. Kita budak-budak semua lari bersepah sampai kat semua orang kecoh doang. Main-main semua kan. Tapi after that dah start kena tutup semua. Dan kita dah macam suasana pun dah lain kan. And main pakcik pun dah tak jaga tempat sana lagi kan. So kita dah jarang lah. Tu yang kita return balik. Ada 1 tahun tu. Last 5 years ke berapa, forget lah. Tapi yang kita return tu yang dah tak boleh angkat kan. Okay, nak tanya pada Eric kita bila you buat ibadah korban kan, you pernah sembelih tak sendiri? Sembelih tak pernah. Tak, hanya assist je. Tapi kan wrestle itu kambing dah macam nak gila lah. Tu dulu time kecil-kecil ada lah masuk dalam padang semua kan. Yang diorang buat ni kan, tangkap. It was fun back then. Patut tu kambing ke rabbit? Dulu tengok kambing dah macam dinosaur Patut tu nak tengok Eric Pipo dia pandai wrestle memang. Jangan main no. Dia boleh ikut gaya Conor McGregor. Buka file Okey, masya-Allah. Jadi saya rasa kita sudah merangkumi bab korban kan. Mungkin kita touch on pembahagian pula. Pembahagian bagi daging korban tu pula kan. Bagi daging korban tersebut Ustaz, bagaimana kan cara yang paling kita boleh ikut secara sunnah untuk kita membahagikan kan daging-daging korban itu? Okey, kalau orang yang buat udhiyah ataupun korban ini yang sunnah, kalau udhiyah yang sunnah ataupun korban yang sunnah itu, yang afdal seperti mana disebutkan dalam kitab-kitab fiqh adalah dia mengambil 1/3 lah. Jadi 1/3 dia ambil, dia makan baginya untuk dirinya dan juga keluarganya. Kemudian 1/3 lagi disedekahkan kepada fuqara dan juga masakin, orang-orang fakir miskin. Kemudian 1/3 lagi dihadiahkan kepada kaum kerabatnya, saudara mara dan sebagainya. Jadi itu adalah cara yang paling orang kata afdal lah. Cara yang paling baik di dalam pembahagian. Tapi kalau misal kata dia tak nak ikut cara yang paling afdal, jadi dia wajib, dia boleh ambil semuanya, tapi dia tetap wajib untuk memberikan sebahagian ataupun sedikit, selagi mana dinamakan dia itu sebagai daging kepada orang fakir dan juga miskin.
Jadi kalau dia dah sedekahkan sedikit kepada golongan fakir miskin, yang lain daripada daging-dagingnya tu boleh dimiliki dan boleh dimakan. Jadi bagi dapat tadi Ustaz ada mention kan, sedekah 1/3 dan hadiah 1/3. Adakah perbezaan Ustaz di antara ini dua? Kerana mungkin kita orang awam mungkin tak biasa kan dengan pasal tahu kasih je. Tahu kasih betul. Kita just give kan apa saudara ke jiran ke kan. But is there a difference that between sedekah dengan hadiah di sini? Okey, kalau ikut dari segi istilah para fuqaha ataupun ulama-ulama fikir kita dalam kitab-kitab fiqh kita, sedekah ni biasanya istilah yang digunakan untuk diberikan seperti bantuan kepada golongan yang fakir dan juga miskin. Tapi kalau hadiah ni biasa digunakan, istilah ini digunakan boleh juga dihadiahkan kepada fakir dan juga miskin, dan juga boleh juga dihadiahkan kepada orang-orang yang kaya, orang yang ada kemampuan daripada kerabat-kerabat kita dan sebagainya. Dan biasanya istilah hadiah ni itu pemberian atas dasar kecintaan. Ada kecintaan, itu hadiah. Itu yang dinamakan hadiah. Tapi kalau pemberian atas dasar tak ada kecintaan dan sebagainya, itu ada satu istilah yang dinamakan hibah. Beri macam biasa sekali. Biasa. Tapi kalau sedekah, itu tetap pemberian, tapi lebih khusus kepada orang-orang yang memerlukan, fakir dan juga miskin. Masya Allah. Dengar tu Ipul. Dengar. Tapi kalau kita buat macam kat luar negeri selalu kan, normally kita tak dapat tak angkat macam so kita kasih semua kat dorang macam organisasi uruskan semua kan. So tak ada apa dah, macam saya tak angkat balik lembu tu ke. Oh, tak ada masalah. Tak ada masalah Tak angkat balik. Kau nak matuk je, aku boleh kirimkan. Dah datang balik kan, tunggu flight. Dia dah charge berapa ribu lah kan. Sekarang kalau kita tengok yang biasa yang hantar balik boleh ambil balik daging itu pun kalau kita bikin dekat Australia lah. Ya, betul Ustaz. Tapi syaratnya itu kata para ulama, kalau kita bikin korban misal kata dekat Australia, tetap bahagian yang sedikit tu wajib untuk diberikan, disedekahkan kepada orang fakir miskin yang ada dekat Australia. Jadi nanti dalam form nanti kan kita ada isi bahagian berapa nak patah balik, kita nak balik dan sebagainya. Jadi bahagian yang sedikit, walaupun sedikit selagi dinamakan daging, itu disedekahkan kepada fakir miskin yang ada dekat Australia. Kemudian baki daripada daging itu boleh kita minta balik ataupun kita minta untuk bawa pulang ke Singapura. Dan itu tadi yang pembahagian tadi yang kita sebut afdal itu 1/3 itu bagi korban yang sunnah. Tapi kalau misal kata kita dah nazar korban kita macam tadi, kalau saya baik daripada sakit misal kata pada 10 Zulhijjah saya nazar nak buat korban, itu dah jadi wajib. Bila dah jadi wajib, sedikit pun tidak boleh kita miliki. Semuanya wajib untuk disedekahkan. Kesemua sedekah. Kesemuanya wajib untuk kita sedekahkan kepada fakir dan miskin. Even hadiah pun tak boleh Ustaz? Even hadiah tak, kalau ibarat daripada wajib, daripada kitab ataupun kitab-kitab fiqh dia letak wajib untuk yajibu tasadduq bijami'iha. Itu wajib untuk sedekah dengan keseluruhan dagingnya. Kepada fakir miskin. Jadi kalau kita ikut ibarat kitab, tasadduq kat situ sedekah, balik kepada fakir miskin, sedekah kepada yang memerlukan fakir miskin. Masya-Allah. Macam tadi Ustaz Abdul Hafiz ada mengatakan istilah ataupun ta'rif kan bagi hadiah kan. Hadiah adalah pemberian yang disertakan dengan cinta dan kasih sayang kan. Jadi nak tanya pada Eric lah kan. Kau nak order sate ke tak? Tak ada, nak share je birthday saya bulan 2 19 hari bulan. Korang kalau sayang nak hadiah silakan. Kau pandai je selit saya. Kau macam suka makan crab meat aku tengok. Kan kalau buat lebih biarlah kasih sini kan. Hantar satu bahagian kat saya, ada satu bahagian dekat Ijat nak dapat daging lebih susah Ijat. Kau ingat cinta je. Kita makan daging bakar-bakar juga. Daging salad. Masya-Allah. Nak tanya ni tentang penyembelihan ni kan. Binatang yang kita boleh sembelih tu ada dalam hukum tu macam mana tu? Binatang yang kita boleh sembelih apa jenis binatang kan. Jadi yang disebutkan, lama juga nak tahu benda ni. Di dalam kitab-kitab biasa disebutkan untuk binatang korban ni ada 3 lah. Jadi kambing, kemudian unta
ataupun lembu lah. Jadi ini 3 adalah haiwan ataupun 3 jenis haiwan yang diperbolehkan bagi kita untuk sembelih. Jadi binatang lain semua kalau kita jatuh niat pun tetap tak dapat Tak dapat. Tapi kalau kita nak sembelih Eric macam mana hukum dia? Itu harus. Kau nak korban Eric macam mana urus dia? Ada lepas ni korang 2 kat luar. Datang rokok kita kasi settle. Dalam lift Lift nak buat aja. Tapi okay, serious note dulu saya pernah dengar macam kita buat korban ni kan, kambing yang kita korban semua, nanti kat akhirat kita dapat tunggang kambing tu ke dia tunggu kita. Ada Ustaz macam itu? Dia itu berdasarkan satu hadis lah Nabi SAW. Azimu dhahayakum sallallahu alaihi wasallam fa innahu 'ala as-sirat fa innaha 'ala as-sirati matayakum. Jadi dia suruh apa? Memperbesarkanlah dhahayakum, yakni haiwan-haiwan korban kamu itu dengan melaksanakan cara korban yang terbaik dan sebagainya, kemudian menampakkan syiar, lakukan sunnah-sunnah korban ketika berkorban dan sebagainya. Fa innahu 'ala sirat matayakum, yakni benda-benda ataupun binatang-binatang yang kita korban itu menjadi tunggangan, menjadi tunggangan bagi kita nanti pada hari akhirat. Jadi maksud dia menjadi tunggangan kat situ bukan kita tunggang dan sebagainya, tidak. Itu maksud dia kat situ dia menjadi saksi lah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Korban ini adalah satu ibadah, maka dia akan menjadi saksi nanti bagi kita nanti pada hari akhirat lah. Atas ibadah yang kita lakukan. Bukan kita naik kambing tu ke lembu tu Belum lagi jumpa macam itu. kambing kan. Kalau gitu saya nak sembelih kuda. Kalau gitu baik kau sembelih kau punya MT-09. Langsung. Tapi sana tak ada petrol. Tak ada petrol. Dia nak lepam kat dunia tau. Belum buat main Ustaz boleh. Baik dah kau. Kau buat main. Kasih punchline Kan? Tak ada, kita bukan buat main. Jadi pada penonton dan pendengar, kita bukan nak bermain-main dengan isu ini. Tidak. Hanya saya rasa bila pada Eric kita mengetengahkan soalan, saya rasa soalan dia agak personal. Dia tadi aku perhatikan dia je. When he ask ustaz kan tentang nak tonggang ni sembelih ni kat akhirat kan, mati-mati nak tanya kan. Mati-mati nak tanya. Kau tak pernah dengar kan? Tapi ustaz dah explain apa tadi. Second time tanya lagi. Panjangkan time. Okay, masya-Allah. Actually ada satu soalan Ustaz. Sila. Kau berapa banyak soalan ni? Ni last. Tak ada. Tapi last dia ada macam-macam question. Tentang penyembelihan ni kan. Pasal dekat Singapura ni kita semua maklum kan, ada penukaran sistem cara penyembelihan di mana binatang tu diletakkan di atas macam meja besi. Adakah itu melanggar dengan hukum syarak kita dengan cara penyembelihan secara tradisional kita? Jadi kalau kita lihat yang sekarang ini ataupun cara barulah yang ditetapkan oleh negara kita ataupun oleh pemerintah Singapura dan sebagainya, diletakkan dengan cara di atas papan ataupun di atas besi dan sebagainya. Itu selagi ada ihsan, selagi mana ada rahmah ataupun ihsan kepada binatang yang hendak disembelih, maka hukumnya itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Jadi mana-mana pun dia diletak, baik di atas tanah ataupun di atas papan dan sebagainya, itu Nabi SAW kata innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Jadi kalau kita nak sembelih dan sebagainya, maka kita perbaguskanlah kita punya sembelihan dan sebagainya. Maksudnya Nabi SAW dah ajar kita daripada dulu untuk kita rahmah ataupun kita berkasih sayang hatta kepada haiwan. Diletakkan dengan cara lemah lembut, tidak ditekan, kemudian tidak kita kata tak dislam je dan sebagainya, ataupun dicekik dan sebagainya. Itu semua termasuk daripada rahmah lah. Pasal anda pernah terbaca lah, mungkin scientifically proven juga kan, binatang tu kalau kita baringkan dia dekat atas bumi tu, dia lebih tenang. Kecuali kalau kita letak dia dekat atas macam besi yang dah elevated macam, lah. Macam di fabricate jadi macam meja kan. Dia binatang tu macam tak tenang sikit lah. Tak tenang. Jadi ada kena-mengena ke? Dia orang kata kalau binatang tu kalau tak tenang,
dia ada efek dekat daging tu. Itu yang anda tahu sikit lah, anda kongsi sikit kan. Tapi kalau biasanya kalau kita lihat kan, binatang kalau dekat atas meja dia memang tak tenang. Tapi kalau epul kat atas meja lalu dia tenang dia. Tak ada. Pasal kambing ni semua dia tahu ada darah kambing tu. Ada darah mengalir kat badan dia, darah kambing. Tapi betul, memang scientifically proven. Jadi ulama kambing lah dia. Jadi mana daging, cara penyembelihan Islam ni kan banyak manfaatnya untuk dari segi kesihatan. Daging lagi sedap. Daging, jadi kuman pun sama ada kena-mengena. Mean saying about this, orang-orang westerners dorang dah lama mengkaji cara penyembelihan agama kita tau. Halal lah gitu. Yang halal way of sembelih ni. Memang what Izzat trying to mention here, memang dorang dah lama dah kaji juga. Dorang dah tahu juga I think in terms of scientific, yes, I think there is a relevant punya aspect there. Bahkan kalau ikut cara penyembelihan Islam ni, dia punya kesakitan yang dialami oleh binatang korban tu, dia punya jangka masa tu sedikit sahaja berbanding dengan cara-cara yang lain lah, elektrik dan sebagainya. Itu jadi kalau cara-cara yang lain tu memang dia ada kesan bagi daging tersebut lah Ustaz. Jadi seperti mana agama kita mengajar kita halal dan thayyiban Ustaz. Jadi ini memang satu aspek yang kita menjaga ketika penyembelihan. Lagi-lagi apa lagi kalau ada kena dan kaitan dengan ibadah kurban Aidil Adha kan, yang masya-Allah. Jadi itu bagi ibadah kurban. Saya rasa kita banyak menanya kepada Al-Fadhil Ustaz tentang ibadah kurban dan juga tentang pembahagian dan sunnah-sunnahnya yang ada kaitan dengannya. Jadi kita mungkin nak tanya sedikit kan, tentang kelebihan kita berpuasa pada 9 Zulhijjah Ustaz. Kerana ini ada beberapa orang yang selalu datang tanya pada kita kan, mana kawan-kawan lah ni dah masuk 1 Zulhijjah ke tak puasa kan. Memang puasa dia sunnah. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan tak berpuasa mulanya daripada 1 Zulhijjah sehingga sampai 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Okey, dari segi hukum puasa dalam bulan Zulhijjah. Jadi seperti mana secara dasarnya kita tahu bahawa kita disunnahkan untuk puasa pada setiap daripada bulan-bulan Hijriyah ataupun bulan-bulan Islam inilah. Kita ada hari-hari putih, contohnya hari yang ke-13, 14 dan juga 15. Kemudian antara hadis-hadis yang ada disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab adalah puasa pada bulan Zulhijjah. Tapi seperti mana yang tadi disebutkan oleh Bro Indra kita dan kita semua di sini Brother Eric dan juga Brother Ijat, insya-Allah semua dah tahu bahawa hukumnya itu adalah sunnah. Jadi dia bukanlah satu kewajipan. Tapi walaupun hukum dia sunnah, kata para ulama tu kita rugilah kalau kita yang ada kemampuan dan sebagainya tapi kita tidak melaksanakan. Jadi kita boleh rebutlah peluang ini insya-Allah selagi kita ada kemampuan dan sebagainya untuk berpuasa. Kemudian ada beberapa hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang kelebihan khususnya berpuasa pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Yang mana sabda Nabi SAW mafhumnya itu siapa yang puasa pada Yaum Arafah ataupun hari Arafah itu inni ahtasibu ala Allahi, iaitu diharapkan baginya, aku harapkan baginya itu agar diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan juga dosa-dosanya yang kemudian, yang lalu dan juga kemudian. Jadi ini adalah berdasarkan hadis Nabi SAW tentang kelebihan berpuasa pada hari Arafah. Tapi kata para ulama, sunnah ini yakni berpuasa pada hari Arafah itu disunnahkan bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Jadi orang yang sedang melaksanakan haji, contohnya tahun ni memang Cuma kita daripada Singapura tak ada haji lah. Tahun ni memang tak ada haji. Singapura ada haji, cuma Singapura tak berangkat. Daripada Indonesia tak berangkat kan. Jadi kalau yang melaksanakan haji itu, walaupun kata para ulama dia orang ada kemampuan untuk berpuasa, tetap tidak disunnahkan. Kerana apa? Hari Arafah itu mereka akan wukufkan dekat Arafah. Jadi kadang puasa ini boleh
meletihkan bagi sebahagian orang. Tapi ada orang dia tak letih, dia ada kebiasaan, tetap kata para ulama tidak disunnahkan. Kerana apa? Hari itu dikhususkan bagi dia untuk dia beribadah dekat padang Arafah. Jadi hanya sunnahlah kita ni insya-Allah kalau sampai 9 Zulhijjah kita ada kemampuan untuk berpuasa, insya-Allah kita puasa. Jadi ini bagi puasa berpuasa pada 9 Zulhijjah, kelebihan kita berpuasa pada hari Arafah. Bagaimana pula Ustaz? Kan pasal saya juga ada juga orang yang datang pada saya tanya kepada saya, bro boleh tak aku puasa pada 10 Zulhijjah? Mana itu first day of Raya Haji lah, betul tak? Kan? Dan pasal apa Ustaz? Ini cerita yang benar Pasal dia belajar dengan Allahu'alam, dia belajar kat mana kan? Ini budak pun dia dah ke laut dalam segi sudut belajar dia. Budak tu ada kat sini? Tak ada. Kalau ada aku dah tunjuk. Bila keluar topik ni dia diam. Ni semua tengah download ni. Tak tahu. Tapi tak, ini budak pandai belajar. Masya-Allah. Tengoklah siapa bimbing dia, Ustaz Abdul Hafiz. Masya-Allah. Moga manfaat ya. Okey, jadi ini member sebenarnya. Dia datang pada saya, dia cakap, bro, aku belajar satu tempat ni. Dia belajar satu ustaz lah, so-called. Orang ni dia memanggil dia ustaz ke syekh ke, wallahualam. Dan dia mengatakan guru dia mengatakan kepada anak-anak murid dia kan, untuk berpuasa pada hari raya dan berpuasa kepada pada hari Ayyamut Tasyrik. Apa dia panggil tu? Hari raya Idul Adha. Yang 11, 12, 13 Ustaz. Tasyrik. Ayyamut Tasyrik. Jadi dia mengatakan untuk berpuasa pada ni 4 hari ni Ustaz. Dan juga mereka berpendapat juga berpuasa pada hari raya Aidilfitri. Ini satu perkara yang mengkhawatirkan Ustaz. Jadi saya mohon Ustaz berikan pembahasan di sini. Kalau ikut hukum kita lihat hukum puasa tu sendiri ada ulama bahagikan menjadi 4 atau menjadi 5 lah. Jadi salah satu pada hukum adalah hukum haram berpuasa. Jadi hukum haram berpuasa itu bagi orang yang berpuasa, yang ingin berpuasa pada dua hari raya lah, Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan juga 3 daripada hari Tasyrik. Jadi kenapa diharamkan? Kerana ada hadis Nabi SAW yang melarang ataupun ada larangan untuk berpuasa pada hari-hari yang disebutkan. Jadi bila ada larangan daripada hadis Nabi SAW, maka dilarang ataupun diharamkan bagi seseorang itu untuk berpuasa pada hari raya Idul Adha dan juga hari-hari orang kata hari-hari tasyrik kat situlah. Jadi bagi mereka yang mengamalkan ni satu perkara yang boleh mendatangkan dosa Ustaz. Boleh mendatangkan dosa. Ya Allah. Sebab ada larangan kat situ. Dan hampir-hampir boleh dikatakan mungkin ijma' para ulama dari sudut mazhab yang berbeza-beza ataupun daripada mazhab 4 yang muktabar. Mazhab ni macam apa? School of thought lah. Kita Syafi'i ke Hambali ke Hanafi dan sebagainya, itu tidak ada anjuran untuk berpuasa pada hari yang ke-10 Zulhijjah dan juga hari-hari tasyrik lah. Kecuali kalau misal kata dia hidup dekat planet lain ke apa ke, mungkin salah. Malam berbeza ke apa dan sebagainya. Allah kiraan Allah alam. Pasal ni perkara boleh mengelirukan masyarakat betul pasal macam saya berkawan ni, dia datang dia dalam keadaan keliru. Jadi bila saya mengatakan kepada dia, tak boleh puasa lah bro first day raya, mana boleh puasa first day raya kan, masa hari perayaan kan, betul tak? Jadi ni saya rasa kekeliruan yang ada wujud di kalangan masyarakat kita. Hanya mungkin sebahagian daripada pendengar di luar sana dan viewers di luar sana mungkin belum ada pernah peluang kan untuk mengenal individu-individu seperti ini. Jadi ini pun juga mendatangkan satu interest untuk kita selidik kan tentang kefahaman mereka ni kan. Ni masih okey Ustaz. Yang lagi teruk agaknya yang dia puasa, dia niat je tapi dia masih makan lagi.
Ya Allah. Dia ingat dah boleh makan tu tetap makan. Lagi puasa. Aku nak tanya, orang tu ada kat sini tak? Dia relax je. Gini lah tu. Dia relax je. Ya, kalau puasa tapi isap rokok boleh. Dulu kita ada kita jumpa pakcik-pakcik gitu tau. Puasa boleh makan je dengan minum, jangan makan tapi isap rokok boleh. Isap rokok boleh. Makro. Habis kalau letak rokok kat bibir belum like batal. Ini semua time sekolah. Okey, soalan-soalan cepomas ni sedangkan kita berada bersama kami iaitu Al-Fadhil Ustaz Abdul Hafiz Waidon kita ketengahkan ini soalan. Tadi first soalan apa? Adakah isap rokok ketika berpuasa batal puasanya Ustaz? Kalau ikut pandangan yang kuat lah kita dalam mazhab Imam Syafi'i, itu masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka kan. Jadi dalam rokok tu ada nikotin, jadi dia adalah sesuatu lah walaupun dia tu sedikit dan sebagainya. Kalau masuk dalam rongga yang terbuka, yang tu mulut kita ataupun hidung kita masuk dalam rongga yang terbuka, batal kita ni puasa. Oh Ustaz, ni bab rongga-rongga ni pernah teringat jugalah kan dulu. Ada orang pernah bertanya. Jadi kalau kita ni sedang berpuasa, kemudian kita gunakan eye drop, IMO misal kata kan, IMO ke Optrex ke apa-apa lah, adakah ia membatalkan puasa kita? Sebab dia dapat rasakan yang chemical tu ada rasa kat tekak dia, kat belakang rongga. Jadi ni pun mungkin takut kita tak tahu tapi kita masih buat lagi kan. Tahu-tahu ke akhirat puasa kita tak valid pula kan. Okey, kalau rongga yang terbuka tu, maka para ulama cendekiawan kita kata ada 5 lah. Jadi mulut, telinga, kemudian hidung kita, kemudian kemaluan lah, yang depan dan juga belakang. Jadi mata ni dalam mazhab kita Syafi'i tak termasuk daripada rongga yang terbuka. Jadi ulama kata walaupun seseorang tu dia gunakan ubat mata, dia eye drop ke apa dan sebagainya, walaupun dia dapat merasakan kesan daripada eye drop itu di tekak ni dan sebagainya, itu tidak membatalkan puasa. Itu tidak membatalkan. Kau jangan start pula letak eye drop banyak-banyak. Rasa dah haus. Aku haus dulu letak eye drop. Minum. Kalau aku nak buat gitu, air dia aku buang letak 100 plus. Tapi kalau Apple suka ni peach tea, boleh juga. Boleh juga. Togok pakai mata. 100 plus kalau masuk mata kan, laju je mata. Kanan kiri. Oh, kau gini hidup je. Okay, Masya Allah. Jadi ini memang satu perkara saya rasa banyak orang tertanya-tanya juga. Macam tadi Brother Izzat menanyakan adakah letak rokok dekat bibir batal puasa? Tadi dia tanya. Mungkin Al-Fadhil Ustaz. Jadi kalau misalnya kata rokok yang diletakkan dekat bibir, kita boleh faham dia tak ditelan. Jadi bila dia tak ditelan itu, dia tak masuk dalam rongga yang terbuka lah. Tapi perkara yang sedemikian itu tidak dianjurkan lah. Kerana apa? Kita harus berhati-hati dan sebagainya. Kecuali kalau rokok tu rokok manis lah, gudang garam dia ataupun sama rasa lah. Jadi dia punya rasa tu kan boleh rasa dekat lidah dan sebagainya, ataupun apa, terpisah daripada dia punya filter tu, misal kata sesuatu kapas dia ke apa, lalu kita telan, tu hukum dia dapat membatalkan kita ni puasa. Nampak? Sebenarnya tak ada rokok yang perisa hamburger pun. Apple demo sikit dah. Jadi puasa vape pun tak boleh lah. Kalau rokok dah tak boleh, vape apa lagi kan? Vape Singapura memang diharamkan. Rokok pun haram. Jadi ini satu pembahasan saya rasa bagus untuk kita orang awam memahaminya. Kerana bukan setakat, kita bukan nak cakap ini soalan untuk pro smokers out there, tak ada kan. Ini secara umum. Tak tahu lah. Saya pun tak isap rokok. Muka very convincing Muka dia very convincing tu. Dia memang dah start makan sirih ya. Tak, dia pakai sentil. Ya men. Lepas tu gigi dia bersih je. Lampu, efek lampu. Cek gigi sampel.
Tapi daripada tepi nampak gigi dia punya gigi gold dia kan. Gigi emas dia kat tepi tu. Kan so tanya lelaki pakai gigi emas haram ke tak? Kau tanya ustaz sekarang. Ini soalan nak ke laut dia. Dah. Topik jangan lari topik. Hari Raya Haji sembayang macam mana? Buka topik sana. Yes. Jadi sebelum kita lari ke laut, sebelum kita jalan di atas laut, mari kita selami kan dunia ilmu dengan Ustaz Abdul Hafiz, iaitu bagi pembahasan itu bagi solat raya pula Ustaz. Saya rasa kita pernah membahaskan ini dalam platform kita. Tapi dia yang tak tengok. Tak. Berapa takbir semua aku masih ingat. Ustaz punya video dia tak tengok, tapi dia belajar direct kan daripada Ustaz. Tu tak apa. Masalahnya video dia ustaz tengok. Kalau pangkat kiai dah lain dah. Ustaz, betul Ustaz, saya setuju. Kita ada satu benda ni kan, untuk membuktikan, untuk ketengahkan satu perkara. Kalau tengah solat ni tapi tak menghadap kiblat, menghadap kamera, apa Ini solat apa? Umum solat umum Solat umum. Pasal kadang orang tu dia macam fanatik sangat kan. Tapi dia pantang, dia tahu ada kamera yang mematikan dia, petik gambar. Jadi arah dia tu dah lari dah kiblat dah. Tubuh badan menghadap tapi muka dia kat kamera. Ini gangguan ni. Dia pernah nampak tu. Allah tu. Buat tak tahu pula ni. Macam nak kerenyam. Masa teringat kan dah nak National Day kan, baju kurung tu macam ada bendera. Jadi soalan dia apa Ustaz? Mungkin tujukan semula balik dengan Ustaz. Taklah, ni sebenarnya soalan gurau je. Tak nak ke laut ni. Ana betul ingat serius Dia yang edit gambar tu. Betul dia cakap saya pun apa benda dia. Tapi boleh kita tambah lah. Kalau misalkan dia toleh kepala je, selagi dia tak memalingkan dada ni daripada arah kiblat, itu tetap hukumnya sah dia punya solat. Tapi hukum dia makruh sajalah. Tapi kalau dalam situasi macam itu, dia dah alih dia punya badan tu, dada semua dah menghadap kan, tu dah batal lah. Ada ilmu dia juga. Kira dah tak khusyuk juga kan. Dah nampak kamera kan, dah pusing kan. Itu kalau dah start posing kan, itu dah memang luar biasa. Dah lari tu itu memang luar biasa. Jadi bagi solat hari raya Ustaz, saya rasa kita pun dah biasa melakukan solat hari raya ni tiap-tiap tahun. Pada tiap-tiap tahun. Jadi mungkin sebagai memahami kelebihan kan, untuk kita menghadiri solat hari raya ini ataupun mendirikan solat hari raya ini, lagi-lagi pada tahun COVID kita ni, yang mana tak dapat dilaksanakan di masjid, harus dilaksanakan di rumah. Jadi apakah kelebihan kita mendirikan solat Idul Adha? Jadi ini kalau kita lihat dari segi hukum itu sendiri adalah solat Idul Adha itu sendiri ataupun Idul Fitri itu juga termasuk daripada salah satu daripada syiar yang ada dalam agama Islam. Lagi-lagi sejak daripada zaman Nabi Muhammad SAW, kalau Idul Fitri ataupun Idul Adha, Nabi SAW akan berkumpul dengan sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW, umat Nabi SAW, berkumpul dalam satu masjid ataupun di tanah lapang, sama-sama melaksanakan solat secara berjemaah. Kerana apa? Kita tahu bahawa Hari Raya Idul Fitri ataupun Idul Adha ni adalah salah satu ataupun hari kemenangan lah, hari kemenangan. Kemudian alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin pada Idul Fitri yang lepas, kita alhamdulillah kita dapat laksanakan solat hari raya kita secara berjemaah di rumah kita. Bagi siapa yang mampu untuk berjemaah, kemudian ada yang tak mampu untuk berjemaah dan sebagainya, bolehlah solat sendirian. Jadi alhamdulillah tahun ni, alhamdulillah pada kali ini insya-Allah pada 31 Julai, alhamdulillah masjid-masjid kita pun telah dibuka untuk dilaksanakan solat hari raya Idul Adha ini secara berjemaah. Tapi dihadkanlah bilangan yang mana insya-Allah ada hikmah di sebalik apa yang berlaku, insya-Allah. Tapi ini bukan bermakna bahawa kalau kita tak dapat lakukan di masjid dan sebagainya, kita tinggalkan
secara 100% kita tak lakukan sama sekali, kita tetap boleh lakukan di rumah kita, bersama dengan ahli keluarga kita, ibu bapa kita ataupun adik-beradik kita, anak-anak kita. Kita niat untuk hidupkan syiar ini di mana pun kita berada. Bukan hanya di masjid dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman dalam Al-Quran, Allah kata wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi siapa yang mentazimkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk itu tanda daripada hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan saya berkongsi Ustaz. Saya lah baru kebelakangan ini saya berinteraksi dengan golongan-golongan daripada generasi senior kita, lagi golongan-golongan warga emas kita. Mereka kebanyakan daripada mereka komplain Ustaz. Dan sejak mulanya masjid dibuka dan diberikan laluan untuk solat Jumaat, kan? Saya rasa sudah mula sejak hampir 1 bulan Ustaz. Lebih dari 1 bulan. Jadi mereka komplain, cakap tiap minggu susah nak dapat slot, dan ada yang tak tahu nak book, kan. Habis lagi sekarang ni solat hari raya, semua nak kena buat booking. Jadi mereka yang dapat booking ini semua adalah golongan yang very IT savvy. Those that is very familiar with IT, pakai telefon atau sebagainya. Jadi mereka ketinggalan Ustaz. Jadi bagaimana? Adakah mereka juga ketinggalan dalam segi pahala Ustaz? Okey, jadi kalau kita lihat dalam keadaan wabak COVID dan sebagainya, kita juga ada fatwa yang dikeluarkan daripada Majlis Ugama Islam Singapura lah, yang mana mengatakan ada kelonggaran ataupun seperti diberikan keuzuran bagi orang-orang, contoh orang yang sakit ataupun orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya, untuk tidak menghadiri ataupun tidak melaksanakan solat Jumaat. Yang mana sekarang ini yang ditetapkan bilangan untuk solat Jumaat itu 50 lah bagi setiap sesi. Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Jadi ini bagi orang yang dapat booking dan sebagainya, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan bagi mereka untuk dapat tempat tersebut dan sebagainya untuk lakukan solat Jumaat. Tapi yang tidak ataupun tidak dapat booking dan sebagainya, ini tidak bermakna mereka itu tidak dapat pahala seperti mana yang dapat booking dan sebagainya. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran atas niat-niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja satu-satu amalan itu diberikan pahala berdasarkan kepada niat-niat yang dijatuhkan di dalam hati seseorang. Jadi walaupun mereka tak dapat ataupun tak dapat booking dan sebagainya, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat hati-hati mereka, niat-niat mereka dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, bila kita lihat contohnya kita sebagai generasi yang muda, kita lihat orang-orang tua kita, orang-orang lama lah, bukan orang-orang tua lah, orang-orang lama ni tak dapat booking dan sebagainya, apa peranan kita sebagai younger generation dan sebagainya, kita lihat. Jadi kita ajar kepada mereka ataupun kita tolong sendiri kepada jiran kita yang sudah lanjut usia, yang mungkin rindu. Ramai orang-orang lama kita ni ramai yang rindu nak ke masjid dan sebagainya, dah lama tak solat di masjid. Jadi kita bantulah, bantu mereka untuk bookingkan mereka, bukan hanya solat Jumaat, tapi solat-solat yang biasa, contohnya seperti solat berjemaah dan sebagainya. Sedikit sebanyak boleh kita bantu, insyaAllah. Memang I think at this current time, kita punya senior citizens ataupun kita punya older generations, diorang definitely need our help lah. Dan kita cannot be selfish. Dan lagi kalau kita ada ibu bapa, lebih-lebih daripada bapa lah, kan, lebih-lebih daripada bapa. Kan, kalau kita ada bapa, father-in-law, our own father, kan, saya rasa kita should help them in terms of IT aspect. And what do you think of this, Jad? Yalah, we should lah. Orang-orang muda ni harus berhikmat lah untuk orang tua kita, untuk orang-orang pangkat bapa macam kita yang ingin sangat rindu masjid tapi tak pandai. Pasal semua macam pirana kan, nak tunggu apps boleh definitely. masuk. I give you example. Macam this week
this week bila itu app keluar and is dibuka talian untuk kita booking. Within few hours dah fully book. 7 minutes. 7 minutes. MUI sebenarnya Hari Raya Haji ni within 7 minutes habis. Wow. Kita duduk semeja dia dapat saya tak dapat. Jadi macam Ustaz cakap juga dah ditakdirkan siapa yang dapat pergi kan, insya-Allah kita kembali ke situ kan. Siapa yang dia takdirkan dapat pergi, alhamdulillah lah. Siapa tapi yang tak dapat pun macam saya dengan Ijat semalam. Dia buka je sama timing saya masuk, alhamdulillah saya dapat, dia tak dapat. Allah. Sebab dia punya handphone lagi canggih. Kau buka file lah. Mungkin handphone dia ada dibak kot. handphone baru. Oh, ni mungkin tangan Apple ni yang ada berkat masya-Allah. Itulah dia ni tak tahu apa cincin dia tu lah. Cincin. Oh. Cuba tunjukkan sikit cincin sikit. Yalah, masa malam dia. Ini kalau kamera dapat close up your cincin itu the viewers will be very amazed tau. You know what I mean? Nanti satu hari kita kena buka topik pasal cincin lah. Betul, cincin betul. Ini bab cincin ini bukan sembarang-sembarang punya topik. Ini topik saya rasa harus kita menghalusi bersama dengan Al-Fadil Ustaz kita. Ilmu juga tu. Betul. Tapi saya takut apa Ustaz? Takut nanti Ustaz disarungan cincin. Disarungkan cincin. Ustaz masih available. Ustaz disarungkan cincin tak apa, jangan Ustaz sarungkan cincin. Alhamdulillah. Amin. Masya-Allah. Alah, dapatlah kita makan nasi minyak free. Dua-dua. Masya Allah. Jadi kami sangat-sangat beruntung pada malam ini dapat duduk bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Hafiz kan, sembang-sembang ilmu. Masya Allah kan. Saya rasa satu nikmat lah, satu nikmat bagi kita sahabat kan, dapat bimbingan daripada para asatiza kita. Dan lagi sekali sebelum kita mengakhirikan sesi kita ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Hafiz. Masya Allah. Keren jazak. Terima kasih Ustaz. Cuba cakap jazakallah khair sikit Ustaz. Jazakallah khair. Wow. Tafadhal. Dia baca bahasa Arab Ustaz. Dia level Dah pro lah. Dia saya suka sekali tu word dari tafadhal. Masya Allah. Baiklah, jadi pada pendengar-pendengar kita dan juga viewers kita, terima kasih untuk menonton dan mendengar episod ini, dan nantikan episod yang akan kita siarkan dan tayangkan seterusnya insya-Allah. Dan bagi mereka yang ada soalan, insya-Allah pada sesi yang seterusnya kita akan ketengahkan soalan-soalan baik dalam segi sudut kehidupan ke, soalan-soalan fikih ke, soalan-soalan syariat ke. InsyaAllah ini platform ini akan kita membentukkan platform ini lebih kepada masyarakat yang memerlukan jawapan-jawapan tersebut insyaAllah. Dan seperti mana kita mengatakan tadi, kita ada Ustaz Abdul Hafiz yang mana beliau akan cuba menjawab soalan-soalan pendengar dan juga penonton kita insyaAllah. Jadi sebelum saya mengakhirikan sesi ini, lagi sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Abdul Hafiz, Masya Allah. Dan juga terima kasih kepada Ijat Koki dan juga Brother Eric Bipul kita. No problem. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi yang seterusnya. Dan sekian daripada kami Sahabat Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yeah.